and action. Got it. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kami kumpulan daripada kelas 6LB yang akan membentangkan tajuk Hak Pekerjaan Orang Kelainan Upaya, OKU. Sebelum tu kita perkenalkan diri dahulu. Saya adalah Muhammad Saifullah bin Munir. Nombor matrik 19 BI 01075. Baik. Pertama sekali kita akan pergi kepada pengenalan terlebih dahulu. Iaitu yang pertama ialah orang OKU, orang kurang upaya OKU sering kali dikaitkan dengan pelbagai isu seperti penindasan, pandangan serong dan salah tafsir terhadap OKU. Persepsi sesetengah masyarakat yang prejudis terhadap golongan OKU menyebabkan mereka seringkali dianggap seperti golongan masyarakat kelas kedua. World Health Survey 2010 menyatakan bahawa jumlah penduduk Malaysia adalah seramai lebih kurang 28 juta orang. 2010 lah. Daripada jumlah tersebut dianggarkan seramai 2.8 juta orang iaitu 10% daripada penduduk Malaysia adalah OKU. Ini bermakna hampir 3 juta rakyat Malaysia adalah golongan OKU. Namun setakat tahun 2014, Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia JKMM melaporkan hanya seramai 506,228 orang kelainan upaya sahaja yang berdaftar dan jumlah ini dijangkakan lebih ramai lagi sebenarnya kerana golongan OKU enggan mendaftar atas pelbagai sebab. Jadi jumlah yang hampir 3 juta tadi itu bukanlah suatu jumlah yang kecil dan jumlah ini mampu untuk memberi suatu perubahan kepada senario ekonomi sesebuah negara. Maka sudah tentu golongan ini perlu diberikan perhatian dan bantuan agar mereka turut menjadi penyumbang kepada pembangunan negara. Mereka perlu diberikan status sosial dan fungsi yang sama seperti orang lain agar masyarakat dapat berfungsi dengan baik. Baik, seterusnya kita masuk kepada definisi OKU, orang kelainan upaya. Convention Hak OKU ataupun CRPD telah mendefinisikan OKU melalui artikel 1 OKU. OKU ialah mereka yang mempunyai kecacatan fizikal, mental, intelektual atau diri jangka panjang yang apabila berinteraksi dengan pelbagai halangan boleh menyekat penyertaan penuh dan berkesan mereka dalam masyarakat. Manakala dalam Seksyen 2 Akta OKU 2008, OKU ialah mereka yang mempunyai kekurangan jangka panjang fizikal, mental, intelektual atau deria yang apabila berinteraksi dengan pelbagai halangan boleh menyekat penyertaan penuh dan berkesan mereka dalam masyarakat. Jadi antara Convention Hak OKU CRPD tadi itu dengan Akta OKU 2008 ini menunjukkan keselarian antara keduanya lah. Seterusnya maksud ketidakupayaan tadi itu dari sudut fizikal dan mental diperincikan lagi berdasarkan 4 keadaan yang dimaksudkan sebagai OKU berdasarkan tafsiran Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia adalah seperti berikut. Yang pertama, kelemahan dari sudut perkembangan mental yang tidak selari dengan umur seseorang itu. Manakala yang kedua ialah ketidakupayaan fizikal yang merujuk kepada hilang upaya sesuatu anggota badan seperti kaki atau tangan yang mungkin boleh membawa kepada kelumpuhan seluruh badan. Seterusnya yang ketiga ialah ketidakupayaan pendengaran yang dikategorikan sebagai lemah deria pendengaran dan gagal berfungsi dengan baik yang membawa kepada kemampuan pendengaran 90 desibel. Dan yang akhir sekali, yang keempat ialah ketidakupayaan penglihatan, iaitu kemampuan untuk melihat dengan penglihatan 20 daripada 200 atau lebih kurang dari itu saja. Baik. Seterusnya ialah definisi bagi pekerja kurang upaya. Tadi definisi orang kelainan upaya. Sekarang ni kita pergi lebih khusus iaitu definisi bagi pekerja kurang upaya. Jadi Convention Pemulihan Vocational OKU 1983 mengatakan bahawa pekerja kurang upaya ialah seseorang yang memiliki prospek untuk mendapatkan, mengekalkan dan memajukan diri dalam pekerjaan namun terhalang kerana kekurangan fizikal atau mental atau yang diiktiraf dengan sewajarnya. Yang kedua pula ialah bagi tafsiran seorang pekerja di Malaysia, Seksyen 2 Akta Kerja 1955 mengkategorikan pekerja sebagai mana-mana orang atau golongan orang yang telah memasuki kontrak perkhidmatan dengan seseorang majikan
bagi tujuan mendapatkan upah. Ia tidak memberikan tafsiran sama ada pekerja tersebut adalah pekerja normal sahaja atau termasuk pekerja kurang upaya. Maka pekerja kurang upaya bolehlah dimaksudkan sebagai seorang OKU yang telah menandatangani kontrak perkhidmatan untuk bekerja di sesebuah organisasi bagi tujuan mendapatkan ganjaran. Mereka adalah pekerja yang memiliki kekurangan dari segi fizikal atau mental dan memerlukan bantuan berbentuk sokongan dan kemudahan agar mereka dapat menjalankan tugas mereka sama seperti pekerja normal yang lain. Seterusnya kita akan pergi kepada hak-hak dan saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Baik, boleh dengar suara saya? Boleh. Okey, baik. Terima kasih kepada saudara Saifullah atas penjelasan definisi bagi pekerja kurang upaya. Okey, baiklah, sebelum saya masuk hak bekerja untuk orang kurang upaya, terlebih dahulu saya akan berikan tentang definisi umum hak bekerja adalah merupakan satu sebagai hak asasi manusia. Okay, kita tahu manusia ini dilahirkan ke bumi ini dan memiliki hak untuk menikmati kehidupannya lah. Okay, dari aspek pekerjaan kita boleh lihat dalam artikel 23 klausa 1 di mana menjelaskan nyatakan setiap orang adalah berhak terhadap pekerjaannya dan bebas memilih pekerjaannya, bebas memilih pekerjaannya pekerja yang tidak melanggar kepada undang-undang negara lah, bukan terlibat dengan pekerjaan jenayah ke pembunuhan dan sebagainya lah. Yang mana pekerjaan itu adalah berfaedah dan mempunyai syarat yang bersesuaian dengannya lah. Seperti yang saya jelaskan sebentar tadi. Begitu juga dengan orang OKU. Nanti saya akan bahaskan lebih hak bekerja untuk orang OKU. Mereka juga berhak untuk memilih dan bekerja sebagaimana orang biasa, orang awam yang lengkap sempurna anggota badan bekerja. Okey, ini boleh kita lihat dalam satu kes yang mana mahkamah juga turut mengiktiraf hak bekerja melalui keputusan-keputusan yang telah dibuatlah. Sebagai contoh dalam kes Lee lawan Shawman's Girl of Great Britain, di mana hakim ketika itu Lord Denning telah menyatakan bahawa hak bekerja sama penting sebagaimana hak terhadap harta. Kerana setiap hari mahkamah juga mencampuri urusan tentang harta, maka mahkamah juga perlu mencampuri dan melindungi hak untuk bekerja. Okay, seterusnya. Okey, itu di mahkamah luar negara lah. Kita lihat juga di Malaysia, so ada jugalah beberapa keputusan yang telah dibuat oleh mahkamah perusahaan mengambil kira hak untuk bekerja adalah sebahagian daripada hak asasi seorang manusia. Sebagai contoh dalam kes Ong Gi Leong dan others lawan Lim Kim Hai Electric. Di mana dalam kes ini Presiden Mahkamah Perusahaan iaitu Mary Shakila telah memetik prinsip pada kes Hong Leong Equipment Senior Berhad lawan dengan Liu Fuk Chuan and other appeals. Dan juga kes Rama Chandran lah lawan Industrial Court of Malaysia. Mana hakim tersebut mengiktiraf hak untuk bekerja dan menyara hidup seorang manusia adalah sebahagian daripada hak asasi manusia. Ini juga menunjukkan bahawa mahkamah juga sentiasa melindungi hak untuk bekerja yang dimiliki oleh setiap manusia. Okay, seterusnya kita pergi kepada kita tengok kita akan lihat lebih mendalam hak bekerja bagi orang kelainan upaya ataupun orang kurang upaya. Okey, di Malaysia, so bagaimana dengan orang OKU ni? Bagaimana layanan terhadap orang pekerjaan orang OKU? Adakah sama seperti orang yang sempurna, orang biasa, ataupun ada terdapat perlindasan? Okey, kita lihat dulu. Jadi Malaysia juga adalah negara yang menandatangani proklamasi penyertaan penuh penyamaan peluang bagi OKU di rantau Asia dan Pasifik. Okey. Jadi melalui pengisytiharan tersebut, kesejahteraan hidup golongan OKU ni akan dipertingkatkan. Senang cerita nak samakan, nak katakan bahawa dalam pengisytiharan itu golongan OKU ni sama seperti golongan orang biasalah. Maknanya persediaan yang diperlukan dari segi menikmati kehidupan sama sebagaimana manusia lain dalam hal ehwal sosial, pekerjaan, pendidikan dan sebagainya. Jadi saya itu juga artikel 27 klausa 1 Convention Hak Orang Kurang Upaya CRPD menyatakan dengan jelas
hak OKU dalam aspek pekerjaan, iaitu negara. Setiap negara perlu mengiktiraf hak OKU untuk bekerjasama dengan orang lain. Dalam erti kata lain, mereka perlu diberi peluang untuk menjalani kehidupan mereka melalui pekerjaan mereka yang mereka pilih berdasarkan pasaran buruh dan persekitaran kerja yang terbuka. Okey. Jadi kat sini bila artikel tersebut, bila Malaysia menandatangani konvensyen tersebut, maka pihak kerajaan juga perlu menyediakan langkah-langkah ataupun prasarana ataupun fasiliti yang terbaik bagi golongan OKU untuk mereka bekerja. Okey. Seterusnya. Okey. Bukan itu saja, Kerajaan Malaysia juga turut menandatangani Konvensyen Hak OKU pada April 2008 dengan hasrat untuk mengiktiraf dan memberikan hak yang sama rata kepada OKU untuk menikmati kehidupan seperti insan normal yang lain lah, seperti yang saya jelaskan. So, kita nampaklah kat sini Kerajaan Malaysia ni memang mengiktiraf juga kepada orang kurang upaya dalam aspek pekerjaan lah. Sama seperti orang normal lain bekerja. Jadi sebagai penyokong ataupun bukti mana Kerajaan Malaysia ni orang kata mengiktiraf, kita boleh lihat Pelan Tindakan OKU telah diluluskan oleh Kerajaan Malaysia pada tahun 21 November 2007. Di mana dasar OKU ini menjadi asas kesesamaan hak dan peluang kepada OKU bagi penyertaan penuh mereka dalam masyarakat. Jadi melalui Pelan Tindakan OKU tersebut, maka terciptalah Akta Kurang Upaya yang ada pada sekarang ini 2008. So daripada akta tersebut, dia menjelaskan memberikan hak yang sama rata semua dalam aspek kehidupan bagi orang kurang upaya dari seperti pendidikan, kesihatan, pekerjaan, pengangkutan awam, maklumat budaya dan rekreasi lah. Dan juga konteks pekerjaan juga diterangkan juga dan diperuntukkan dalam Akta OKU 2008 dalam seksyen 29 subsection 1 hingga subsection 3. Itu saja saya serahkan kepada Yang Berhormat Muhammad Hafiz Zailan. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sebelum saya meneruskan pembincangan kita pada hari ini, saya memperkenalkan diri saya lah. Saya Muhammad Hafiz bin Zailan, 19 BI 0106. Okey, seperti tadi kita dah menceritakan tentang hak-hak orang kelahiran upaya, so kita nak bercerita pula tentang apakah peluang ataupun hak orang kelahiran upaya ni menurut undang-undang lah. So untuk mengatakan semua, hak orang kelainan upaya dalam sektor kerjaan ini dia ada akta dia sendirilah, iaitu Akta OKU orang kelainan upaya 2008. Memang cerita tentang orang kelainan upaya lah. So untuk sektor pekerjaan ni dia ada satu dalam perkara khas dia lah, iaitu dalam seksyen 29. So kita tengok dulu seksyen 29 subsection 1, iaitu akses kepada pekerjaan. Yang mana perkara pertama yang dibuatkan OKU ialah seksyen 29 subsection 1. Menyatakan bahawa seseorang OKU, orang kelainan upaya, perlu diberikan hak untuk akses kepada pekerjaan dan mendapat hak tersebut secara sama rata sebagaimana yang diterima oleh semua orang lah. Seseorang majikan ataupun organisasi perlu memberikan peluang yang sama kepada seorang kelainan upaya untuk memohon pekerjaan di organisasi mereka dan yang diterima oleh seseorang OKU itu semasa proses mestilah sama seperti mana yang diterima oleh orang lain lah. So seperti contoh ada contoh kat bawah ni kan. Contoh kalau orang biasa ditemu duga selama 10 minit, seorang OKU juga, orang kelainan upaya juga berhak untuk menerima 10 minit tu juga seperti mana orang biasalah, tak boleh dikurangkan walaupun sedikit. Walaupun seminit sesaat pun tak boleh kurang. So jadi contohnya hanya kerana kita rasa orang kelainan upaya mungkin terbatas dia punya kemampuan, so kita rasa tak perlu tanya banyak. Tak, no. Dia berhak mendapatkan jugalah. Contoh kalau saya kena interview sejam pun, so kalau ada orang lain interview, dia orang kelainan upaya kan, dia pun berhak mendapat 1 jam tu jugalah untuk temu duga. So seterusnya lah seksyen 29 subsection 2, iaitu layanan di tempat kerja. Iaitu perkara yang diperlukan penekanan dalam seksyen ni ialah tentang layanan tempat kerja, iaitu hak untuk mendapatkan layanan yang sama sebagaimana layanan yang diterima oleh pekerja lain dalam sebuah company ataupun sebuah syarikat ataupun sebuah organisasi lah. Layanan yang dimaksudkan dalam seksyen ini ialah seperti mendapat suasana kerja yang adil, peluang mendapat upah yang sama dengan nilai kerja yang diberikan kan. Suasana yang selamat dan sihat, perlindungan daripada sebarang gangguan di tempat kerja dan mendapat perhatian di atas ketidakkepuasaan masa bekerja lah.
So ni satu benda yang kita kena take alert lah. Even kalau someday kita jadi bos ke kan, kita jadi rakan kerja yang ada kawan upaya, satu benda kita kena take note ialah diorang ni pun berhak lah untuk dapat suasana yang baik lah kan, kerja yang adil lah. Hanya kerana kita rasa dia ni apa, dia ni tak mampu, tak apa, dia orang kelana upaya, so kita bagi dia kerja kurang. Tak apa, kita bagi dia kerja lebih, so mentang-mentang kita boleh bully dia kan. So kita bully dia, kau pergi foto state ni semua untuk aku, contoh kita boleh, tak boleh lah. Dan dia juga berhak mendapat upah nilai yang sama kan, gaji pun sama lah. Kan. Contoh kalau dia kerja, mungkinlah kalau dari segi pergerakan dia mungkin agak perlahan kan. Orang berjalan, mungkin orang lain boleh berjalan laju, dia mungkin nak bergerak slow. Jadi kita tak boleh menjadi justifikasi yang mengatakan bahawa gaji dia mesti kurang. Contohnya kau kerani orang normal dapat 2,000, sebab tapi kau orang kerana upaya kau dapat 1,500. No, tak. Kerja tugas yang sama, bidang yang sama, job scope yang sama, berhak mendapat upah yang sama. So dan seterusnya kan. Selain itu dia juga menyebut perlindungan daripada sebarang gangguan di tempat kerja kan. Contoh kalau orang normal yang perempuan biasanya kena gangguan seksual lah, sexual harassment. Gangguan seksual contohnya orang menyakat-nyakat orang lelaki, menyakat orang perempuan menyakat orang lelaki kan, berbentuk bersifat seksual dan bersifat tidak sopan. Begitu jugalah orang kelana upaya ni dia berhak untuk tidak diganggu sedemikian lah kan. Mungkinlah nak gangguan seksual mungkin tak ada pada orang kelana upaya, tapi boleh jadi orang nak ganggu dia datang, tempang, contoh kan, panggil lembab orang kau ni, contoh dia kutuk orang tu, kau ni cacat lah kan. Dia tak boleh juga diberikan, dia ada hak untuk dilindungi lah. Undang-undang melindungi dia daripada dibuli sedemikian kan, daripada ditindas ataupun diperlekehkan ketidakupayaan, kekurangan, kelainan upayaan dia tu. So, itu satu benda kita kena take lah kan. Kalau ada kawan-kawan kita yang kelainan upaya, tak bermakna kita boleh suka-suka ejek dia tempang kan. Mungkin benda tu kecil pada kita, tapi benda tu besar lah pada orang yang macam dia kan. So, sebenarnya seorang majikan harus memberikan layanan sama kepada semua pekerja tanpa mengira perbezaan wujud dan rekan pekerja. Kadar upah yang sama serta beban tugas sama perlu diberikan kepada semua pekerja lah, sama seperti yang disebut di atas. Selain daripada itu, majikan perlu memastikan kawasan kerja yang selamat dan sihat, terutama kepada pekerja kurang upaya, kerana golongan ini memerlukan perhatian akibat kekurangan yang mereka miliki lah. So benda-benda penting ialah contohnya pastikan kawasan kerja yang selamat dan sihat, terutama kepada pekerja kurang upaya kan. Contohnya benda paling penting lah, satu contoh lah, sebelum saya cerita contoh di bawah. Contoh ni kan, contoh kalau orang tu mungkin lah dia kudung, dia tak ada tangan kan, contoh, tapi dia diterima bekerja, dia tak ada tangan, tapi mungkinlah orang biasanya kita menaik pakai tangan kan, tapi walaupun dia tak mampu ni, dia mampu pakai kaki, tapi kaki dia laju menaik. Jadi dia boleh perform lah kalau ikutkan, walaupun dengan kaki dia saja, tapi disebabkan sebab suasana kerja dia tak sihat dan tak selamat, tak adil untuk dia kan. Contohnya meja dia tinggi, macam mana dia nak, contohnya meja dia tinggi, macam dia nak naikkan kaki dia, takkan dia nak terbaring macam tu kan. So itulah salah satu tempat yang sihat dan selamat lah kan. Maksudnya dia hak yang sepatutnya diberikan ialah dia kena perlu ada meja yang lebih rendah supaya dia boleh menaik lah. Taklah kaki dia sakit kan, kan kena cramp, sian kat dia kan. So itulah salah satulah kan. Seterusnya yang kedua pula kan, contoh yang kedua ialah bagi pekerja yang kurang upaya pendengaran, bunyi loceng pengeras kecemasan, sekian berlaku kecemasan tidak dapat digali oleh mereka lah. So, jadi langkah yang terbaik ialah kena tambah lampu kecemasan warna merah, selalu yang warna merah kan. So dia berhak. Sebab kalau kita harap loceng mana dia nak dengar kan. Bangunan runtuh pun belum tentu dia dengar kan. So mata dia boleh melihat. So kita sediakan lampu warna merah ke, lampu kecemasan lah, tak kisahlah warna merah ke, hijau ke, kuning ke. Yang penting dia boleh nampak. So bila dia tengok, dia tahu itu adalah tanda kecemasan lah, so dia perlu keluar. So dia pun boleh menyelamatkan diri lah. Itu salah satu contoh lah, suasana yang sihat, selamat dan adil lah. Terusnya, seterusnya section 29 subsection 3, kemudahan di tempat kerja. Section ini turut mewajibkan untuk menyediakan kemudahan di tempat kerja yang lebih baik dan bersesuaian dengan catatan yang dimiliki oleh seorang pekerja lah, orang kelana upaya lah. Menurut Ahmad dalam ni dia menyebut keperluan OKU di tempat kerja dianggap tidak lengkap dan tidak selamat untuk menjalankan kerja apabila kemudahan sempurna untuk mereka tidak disediakan lah kan. Macam saya sebut tadi lah, macam sebelum ni kan, macam mana kita expect untuk orang tu perform dalam buat kerja copywriting ke kan, untuk kerja typing komputer kan, kalau kita sediakan tempat yang tak sepatutnya untuk dia kan, dia tak ada tangan, so dia boleh menaik dengan kaki, tapi kita letak meja tinggi-tinggi, memang kita nampak dia tak perform lah, sedangkan kita tak sediakan tempat yang sepatutnya kan. Melalui penyediaan kemudahan bersesuaian dengan kemampuan mereka, ia dapat membantu mereka dalam melaksanakan tugas sebaik. Kerana seandainya seorang OKU diberikan peluang bekerja, kebanyakan OKU mampu untuk bekerja dan produktif seperti bekerja lain. Menurut Tion dan lain-lain lah.
Kalau kita tengok pun dalam akhbar hari ni kan, akhbar sebelum ni pun banyak menyebut yang kalau ada tunjuk kan, orang kelana upaya boleh je kan, dia orang ada yang ada yang melukis guna kaki, guna menulis menaik guna kaki, tak pun ada yang guna mulut kan. So maksudnya orang kelana upaya ni dia boleh je buat sebenarnya apa yang kita buat kan. Mungkin dengan cara yang lebih kreatif dan lebih unik lah, lebih dari yang kita jangka lah kemampuan dia. Okay, kita dah bercerita tentang hak mereka dalam undang. So sukalah untuk saya menceritakan pula tentang cabaran orang kelana upaya dalam sektor pekerjaan lah. Tak hairan lah kalau setiap orang mesti ada cabaran dia lah kan. Kalau kita orang yang biasa kan, orang yang tak ada, bukan OKU, kita lain sikit daripada orang lain kan, lain pemikiran sikit daripada orang lain pun kita dah susah nak adaptasikan diri lah dalam sesuatu tempat tu, sesuatu budaya ataupun sesuatu organisasi. Ini kan pula orang kelana upaya lah yang mungkin berbeza sedikit kemampuan dia, bukan sikit, banyaklah kemampuan dia berbeza daripada orang lain. So lagilah susah nak adaptasi, lagilah banyak cabaran dia. So antara cabaran ni lah, yang pertama ialah stigma sosial, iaitu persepsi ataupun pandangan masyarakat lah terhadap orang kelana upaya ni lah. Seringkali mereka dianggap sebagai individu yang tidak sempurna kesihatannya dan dilihat kurang upaya. Inilah masalah dia lah. Seringkali masyarakat hari ini kita semua melihat OKU ni merujuk kepada orang kurang upaya, sedangkan OKU ialah merujuk kepada orang kelainan upaya lah. So dia bukanlah merujuk kepada apa yang dia kurang, tapi dia merujuk kepada kemampuan lain yang dia ada yang orang lain tak ada. Contoh kalau orang tu tak ada tangan kan, tapi OKU ni orang kelainan upaya bukanlah merujuk, OKU tu merujuk kepada dia tak ada tangan, tapi maksudnya merujuk kepada dia ada kemampuan lain seperti kaki dia, otak dia lebih cerdas. Itu merujuk kepada OKU lah. Inilah satu benda lah. Masalahnya bila kita melihat orang tu kurang upaya kan, bila kita tengok orang ni OKU sebagai orang kurang upaya dan tak sihat, so kita akan rasa dia tak mampu nak buat apa yang orang normal boleh buat lah kan. Contoh kalau kita tengok, contoh kalau macam saya kan, saya fotografer, jadi bila orang tengok orang OKU ni kurang upaya, dia tak sihat, so dia orang rasa orang OKU ni tak boleh tak gambar. Macam nak tak gambar, tangan tak ada kan, macam nak tak gambar, mata dia tak nampak, macam tu. Jadi kita akan melihat begitulah, kita sentiasa pesimis, betul lah, pesimis lah, bersangka buruk lah, bersifat negatif tentang OKU ni lah kan. Okay, seterusnya yang kedua, nature bekerja ataupun surrounding ataupun persekitaran dalam bahasa Melayunya, iaitu jenis pekerjaan ditawarkan dalam pasaran kerja tidak selari dengan kebolehan yang ada pada golongan orang kelana upaya ni lah. Ni macam saya sebut tadi lah kan. Contohnya kita expect untuk dia perform di tempat kerja kan. Contohnya kita nak suruh dia buat kerja typing ke, menulis ke kan, nak buat kerja susunan filing ke, tapi kerja tu tak mampu nak adapt lah dengan dia punya ni, sebab environment dia kan, sebab kita tak bagi persekitaran yang bagus untuk dia lah kan. Kita pun kalau orang campak dalam kandang babi pun belum tentu kita boleh buat lah kerja dengan sebaiknya kan. Ini kan pula orang kelana upaya lah kan, dia memerlukan tempat yang lebih selesa lah kan. Kalau kita kerja pun perlukan aircon kan sekarang kan, kalau musim panas tu nak aircon kan. Lepas tu adakah kita harap orang kelana upaya boleh mampu buat kerja sama seperti kita? So itu satu benda lah, persekitaran lah. So kalau kita jadi bos ataupun CEO ke someday insyaAllah, so satu benda kita titik beratkan untuk orang kelana upaya, ciptakan tempat yang sewajarnya lah, yang bersifat manusiawi kan. Kalau dia tak mampu, So maksudnya prasarana tu ya tuan? Ya betul. Okay. So itu dari sudut prasarana lah. So dia boleh jadi kalau dari sudut suasana kita bergaul dengan dia kan, so boleh jadi mungkin kalau orang kelana upaya kan, mungkin dia mungkin boleh kerja, dia aktif masa pagi, contoh mungkin dia aktif pagi tapi malam dia sangat letih. So kita tak boleh lah expect dia kau kena kerja sampai pukul 10 macam aku. Mungkin dia boleh, saya perform, saya lepas subuh saya perform, memang pukul 6, pukul 7 sampai pukul 4 saya boleh perform, tapi lepas pukul 6 saya padam. Sebab dia lain daripada kita kan, dia bukan macam orang normal kan. So kita tak boleh expect dia boleh buat sama macam apa kita buat lah. Dia bukanlah maksud dia kurang, tapi maksud dia ada lebih di tempat lain kan. So mungkin kita boleh bagi dia kerja, okay, awak masuk pukul 7 balik pukul 4, yang lain kami tak pernah masuk pukul 8 balik pukul 5. So macam itulah kan. So itulah satu benda dari sudut prasarana dan juga daripada sudut kita memberikan dia suasana bekerja lah, dari sudut dari sudut persekitaran, sifatnya juga, dan juga dia punya pergaulan dengan dia. Seterusnya lah, ini tambahan yang baru. Sebelum ni kalau saya bentang ni 4 tahun lepas, mungkin benda ni takkan ada lah dalam slide saya. So iaitu cabaran semasa pandemik lah. Kita tengah duduk dalam musim pandemik, musim
COVID-19 ni. So pandemik ni lah. So di sini sebut ada yang hilang mata pencarian dengan pendapatan yang tidak seberapa, malah ada juga yang diberhentikan kerja lah. Sedangkan orang yang bekerja, orang kata apa, bekerja biasa pun, yang normal sendiri pun, yang sihat, ada semua anggota badan pun tak ada kerja, nak dapat kerja pun susah. Ada yang bos berhentikan terus. First day PKP, first day lockdown, kena buang lah. Cuba bayangkan orang yang kelainan upaya ni lah, yang masih masih susah mendapat tempat dalam industri ataupun sektor pekerjaan di Malaysia lah, masih dipandang oleh masyarakat dengan sebagai orang yang tidak sihat dan kurang upaya ni. Apatah lagi diorang lah kan. So itulah tiga cabaran lah. Sebenarnya ada banyak, tapi ni adalah tiga paling besar lah yang kita boleh cerita pada hari ini. Seterusnya, bila dah bercerita tentang soal cabaran ataupun kekangan yang dihadapi oleh orang kelainan upaya, kita cerita pula tentang cadangan lah, apa cadangan penambahbaikan yang kita boleh beri kepada mana-mana pihak dalam nak membantu orang kelainan upaya lah, dalam memastikan mereka mendapat hak dalam sektor pekerjaan. Okay, yang pertama ialah majikan. Dari sudut majikan perlu mengambil tahu kelebihan dan insentif yang diperkenalkan kerajaan untuk majikan menggaji pekerja orang kelainan upaya. Boleh seperti contoh, majikan boleh menuntut potongan cukai sebanyak 2 kali ganda bayaran gaji tahunan pekerja OKU. So pentinglah untuk majikan take alert supaya benda ni in the end dia tidak menindas orang kelainan upaya, pekerja dia sendirilah kan. So dia kena tahu apa sebenarnya yang kerajaan dah sediakan. Ada je kerajaan sediakan untuk company-company ni membantu orang kelainan upaya lah. So bila kita take alert benda ni, dan kita pun akan ambil lah inisiatif yang ada kan. Dan kita pun tak merasa orang kelainan upaya ni sebagai suatu beban dalam company lah. Dia bukanlah sekadar orang kelainan upaya sekadar mencukup syarat. Bukan. So kita rasa dia pun part of the team kan. Sebahagian daripada kumpulan kita. Okay, seterusnya lah. Carnival Kerjaya yang diajukan banyak berkaitan peluang pekerjaan bagi golongan AKU lah. So seperti yang kita tahu, kalau Carnival ni biasanya orang, kita ada job fair, kita ada job fair, kita ada job street, apa lagi? Job street, banyak lah. So jadi kenapa tak ada orang sediakan untuk orang kelainan upaya kan? Kalau kita buat normal kan, untuk orang biasa lah, untuk orang sihat yang boleh berjalan kan. Tapi kita boleh galakkan lah, mungkin biasanya Carnival ni dianjurkan oleh company-company, gabungan-gabungan syarikat, ataupun kita boleh ataupun kerajaan lah yang buat kan. So antara cadangannya ialah kita buat carnival yang khusus kepada orang kelainan upaya lah, supaya dia orang pun boleh mencari peluang pekerjaan dan dia orang pun merasakan bahawa dia ada masa depan dalam sektor pekerjaan. Dia punya masa depan tidak terhenti di sekadar peringkat pendidikan, tapi dalam peringkat pekerjaan dan juga peringkat membangunkan ekonomi negara pun dia orang ada sumbangan dia orang juga. Okay, seterusnya yang ketiga lah, yang terakhir, kita pergi kepada pengamal media lah, turut disarankan untuk maksimumkan fungsi sebagai ejen lah, ejen penyebar. Kalau bahasa lebih baik dia ialah ejen kebenaran lah. Sejauh mana benar kita tak tahu, tapi sebagai ejen untuk membentukkan persepsi masyarakat mengenai orang kelainan upaya lah. So dia sangat penting lah, sebab dia fungsi media ni sangat penting untuk kita cater cabaran yang dihadapi oleh orang kelainan upaya, soal stigma sosial tadi yang saya sebut, supaya masyarakat ni tahu yang sebenarnya mereka ni bukanlah orang kurang upaya lah, dia orang kelainan upaya, orang yang mempunyai kelebihannya di tempat lain yang kita pun tak ada kat situ. So itu saja untuk penyemtangan dan kesimpulannya lah untuk kita semua. Pentinglah untuk kita semua ambil tahu tentang soal hak orang kelainan upaya, sebab mereka juga adalah rakyat Malaysia lah yang mempunyai hak yang sama di sisi undang-undang lah, di sudut undang-undang Malaysia mereka juga ada hak asasi dia sendiri lah kan. Jadi kita kena pastikan, kita kena ambil tahu juga benda ni supaya di hujungnya nanti kita tidaklah menjadi golongan yang menindas orang kelainan upaya tanpa kita sedar. Itu saja daripada kami dan terima kasih kepada semua yang mendengar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.